Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Auni Afikah binti Nur Azmi bernama Madrid A17411 akan membentangkan tajuk pengamalan kehidupan lama baharu daripada perspektif agama Islam. Apakah itu pengamalan lama baharu dan apa berkaitannya dengan agama Islam? Baiklah, penggunaan istilah norma baharu ataupun new norm ini mula diperkenalkan dan digunakan secara meluas semenjak penularan wabak COVID-19. Dan istilah ini turut digunakan dalam beberapa bidang ilmu yang lain, tapi pada hari ini istilah norma baharu lebih dikenali dalam bidang sosiologi, iaitu yang merujuk kepada peraturan atau ketentuan baharu yang telah menjadi kebiasaan dan dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, khususnya dalam situasi pandemik COVID-19. Gaya kehidupan sebelum dan selepas pandemik COVID-19 akan dibincangkan dalam tiga aspek, iaitu aspek ekonomi, sosial dan juga alam sekitar, merangkumi kehidupan sebelum dan juga selepas. Gaya kehidupan sebelum pandemik COVID-19 dalam aspek ekonomi, yang pertama adalah sebelum pandemik melanda, pertumbuhan ekonomi global bermaksud pertumbuhan ekonomi dunia diunjuk kekal menggalakkan. Namun, begitu juga bagi negara Malaysia sendiri, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar dicatatkan membawa kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan Jabatan Perangkat Malaysia juga mencatatkan kadar pengangguran pada Februari 2018 susut sebanyak 0.2% berbanding tahun sebelumnya dan mencatatkan peningkatan penyertaan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan ekonomi dunia umumnya dan juga ekonomi negara khususnya berada dalam proses perkembangan yang memuaskan sebelum penularan COVID-19. Manakala bagi aspek sosial, iaitu tiada peraturan dan undang-undang yang menyekat kebebasan rakyat bergerak merentas negeri dan daerah. Malah, tiada juga larangan untuk keluar negara, begitu juga tiada larangan menerima pelancong dari luar negara. Ringkasnya, kehidupan masyarakat terbatas kepada undang-undang sedia ada dan tiada perintah berkurung dikuatkuasakan. Aktiviti sosial dan aktiviti keagamaan seperti solat jemaah dan juga pelaksanaan ibadah korban turut dibenarkan. Ringkasnya, rakyat bebas bersosial dan bergerak ke mana-mana tempat daerah negeri, malah negara luar tanpa terikat dengan undang-undang atau peraturan. Manakala bagi aspek alam sekitar pula, semasa kehidupan normal tanpa COVID-19, terdapat lebih daripada 50 sungai tercemar dan segala pencemaran ini adalah akibat aktiviti industri, kumbahan, penternakan dan juga sikap membuang sampah setengah masyarakat. Malah menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga pencemaran udara adalah patut membimbangkan atau iaitu berikutan keadaan dunia yang semakin sesak dan panas manakala enjin kenderaan berterusan mengeluarkan gas beracun. Kiranya kehidupan normal sebelum COVID-19 menunjukkan pencemaran alam sekitar yang agak teruk. Gaya kehidupan selepas pandemik COVID-19 daripada aspek ekonomi, sosial dan juga alam sekitar juga dari segi ekonomi sejagat bermaksud ekonomi dunia menghadapi kemerosotan yang lebih mendalam daripada yang diramalkan sebelumnya dan kadar pengangguran telah melonjak naik dengan sangat pantas sejak PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dan COVID-19 membawa impak yang besar kepada rakyat sehingga ada yang jatuh miskin berikutan arahan berhenti kerja dan yang terpaksa dipatuhi oleh pekerja. Itu adalah kesan COVID-19. Seterusnya adalah dari segi sosial. Kesan COVID-19 terhadap sosial adalah sebarang aktiviti pelancongan tidak dibenarkan, termasuklah pelancongan domestik ataupun dalam negara. Aktiviti sosial juga tidak kira berskala kecil ataupun berskala besar, tidak kira kenduri kendara ataupun kenduri doa selamat sekalipun tidak dibenarkan, menyebabkan kerugian kepada pasangan yang hendak berkahwin, pelajar yang menunggu convocation serta perkembangan kegiatan pendidikan melalui seminar dan wacana juga terhalang. Aktiviti keagamaan seperti solat berjemaah di masjid terutamanya solat Jumaat turut dibatalkan menyebabkan tempat ibadah tidak digunakan. Seterusnya pergi kepada pendekatan Nabi dan sahabat dalam menangani wabak.
Rasulullah SAW telah bersabda, La yuridanna mumridun ala musih. Yang bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah juga memerintahkan mereka yang berada di tempat wabak untuk tidak keluar dari kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak memasuki tempat yang terkena wabak. Idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhriju firran minhu. Yang bermaksud bila kamu mendengar wabak di satu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bermaksud di sini, semenjak zaman Rasulullah, Rasulullah telah pun memerintahkan agar mana-mana orang yang mempunyai penyakit tidak boleh mendatangi orang yang sihat dan bermaksud tidak boleh mengunjungi orang-orang yang sihat. Dan juga ini bertepatan dengan situasi zaman sekarang iaitu kuarantin di mana orang-orang yang mempunyai penyakit COVID-19 tidak dibenarkan untuk keluar sesuka hati dan hendaklah kuarantin diri mereka di rumah sendiri. Selain itu, pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi penularan wabak kusta. Ketika itu, baginda memerintahkan untuk tidak mendekati atau menziarahi orang yang mengalami kusta tersebut. La tudimu an-nazara ilal majzumin. Yang maksud janganlah kamu terus-menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta. Yang bermaksud tidak boleh kita untuk mengunjungi ataupun berziarahi orang-orang yang mempunyai sakit kusta iaitu penyakit yang berjangkit iaitu wabak. Malah ketika zaman sahabat iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wabak taun telah menular daripada satu perkampungan yang bernama Amwas di Palestin yang berpunca daripada mayat-mayat tentera Rom yang tidak terurus. Malah ketika salah seorang sahabat Rasulullah iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah dijangkiti penyakit itu, Khalifah Umar berhasrat menziarahinya, tetapi dibatalkan sebaik sahaja mendengar Abdul Rahman bin Auf membaca hadis Rasulullah yang bermaksud bila kamu mendengarnya wabak di satu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar ataupun lari daripadanya. Sebenarnya, tak kala di peringkat awal penyebaran taun di Syam itu, Khalifah Umar telah pun mengutus surat. Tujuannya adalah untuk memanggil Abu Ubaidah pulang ke Madinah. Hal ini kerana Khalifah Umar bercita-cita untuk mencalonkan Abu Ubaidah sebagai salah seorang calon khalifah. Tetapi Abu Ubaidah menolak berikutan beliau adalah pemimpin di Syam dan tak wajar bagi seorang pemimpin meninggalkan orang yang dipimpin, rakyat mereka. Jadi taun turut mengorbankan beberapa sahabat lain termasuklah Mu'az bin Jabal dan Syurhabil bin Hasanah. Tindakan Khalifah Umar membatalkan kunjungan itu dan juga tindakan Abu Ubaidah untuk tak keluar daripada tempat taun itu adalah iktibar yang kita perlu hayati dan ambil iktibar dalam penularan pandemik COVID-19 ini. Jadi ini bertepatan dengan konsep kuarantin ataupun pengasingan pesakit yang menghidap COVID-19 di pusat kuarantin dan pengamalan norma baharu ini yang menyebabkan Malaysia menutup sempadan negara dan tidak menerima pelancong dari luar negara juga. Saya rasanya terdapat perbezaan. Tak ada perbezaan ketara antara perbezaan kari kehidupan norma baharu dengan pendekatan Nabi dan sahabat dalam menangani wabak. Nilai spiritual ataupun keagamaan dalam pengamalan gaya kehidupan norma baharu daripada perspektif agama Islam. Baiklah, dalam nilai spiritual ini juga merangkumi 3 aspek iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Dari aspek ekonomi iaitu bermuhasabah dalam kewangan yang dibelanjakan. Firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat ke-67 yang bermaksud, dan ia berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tapi masuklah dari beberapa pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari satu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan satu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Hal ini menunjukkan bahawa kita perlu melaksanakan perencanaan dengan hati-hati dan juga ekonomi
pada zaman sekarang ini sangat tidak menentu dan memerlukan kita kepada penjimatan yang maksimum. Terusnya adalah segi aspek sosial. Apakah nilai spiritual atau nilai keagamaan yang boleh kita pelajari sebagai peringatan ataupun dakwah pada diri sendiri, iaitu yang pertama adalah pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP, iaitu menjaga kebersihan diri bertepatan dengan tuntutan agama untuk menjaga kebersihan dan hendaklah merancang untuk mendapatkan barang keperluan dengan teliti. Kerana Rasulullah juga bersabda, keselamatan bagi seseorang itu pada zaman fitnah, terutama penyakit ialah bahawa dia menempatkan diri dalam rumahnya. Dan sekiranya dijangkiti COVID-19, kita hendaklah mendapatkan rawatan agar sembuh dan tidak merebak kepada orang lain, bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang bermaksud, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam menganjurkan umatnya agar menghindari kemudaratan dan melarang umatnya mendekatkan diri kepada tempat-tempat yang dijangkiti wabak penyakit berjangkit. Dari segi alam sekitar pula, pengamalan kehidupan norma baharu membolehkan tahap pencemaran udara menurun dan bertepatan dengan firman Allah memberi peringatan kepada manusia dalam surah Ar-Rahman ayat ke-5 sehingga 9 yang bermaksud, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan tertentu dan bintang-bintang serta pohon-pohon yang bersujud tunduk menurut peraturannya dan langit dijadikannya bumbung tinggi serta ia mengadakan meneraca undang-undang dan peraturan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan dan betulkanlah cara menerima itu dengan adil sejalan kamu mempunyai timbangan. Secara kesimpulannya ataupun secara akhir katanya, penularan pandemik COVID-19 ini bukan sahaja memberikan impak yang positif pada setengah pihak, malah ia memberi impak yang besar iaitu negatif kepada setengah pihak dan juga terhadap gaya kehidupan manusia. Sebagai umat Islam yang memikul tugasan sebagai pendakwah, pemahaman dan penghayatan terhadap hikmah pengamalan kehidupan norma baharu ini ataupun new norm ini adalah sangat penting kerana dengan penghayatan new norm inilah membantu kita untuk redha dan sabar dalam menghadapi cabaran dakwah yang mendatang. Pengurusan masa yang baik juga mengelakkan seorang pada mengalami tekanan semasa wabak COVID-19 ini. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mulk bermaksud, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu seperti antara kamu yang lebih baik amalannya. Kesimpulannya, kita sebagai pendakwah ataupun seorang da'i hendaklah memahami hikmah COVID-19 ini kerana dalam era sekarang terdapat pelbagai kes bunuh diri disebabkan tekanan hidup. Jadi sebagai seorang da'i, kita hendaklah mengambil perkara yang baik daripada COVID-19. Kita cuba melihat hikmah di sebalik musibah untuk memastikan kita dapat berdakwah dengan baik kepada madu-madu yang mengalami tekanan disebabkan COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.